Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil din, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat rahimahumullah, alhamdulillah, hari sebagaimana biasa kita mulakan kuliah mingguan kita. Sama-sama mari kita merendahkan diri, sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putus memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat-Nya. Malam yang berbahagia ini sekali lagi Allah perpanjangkan nikmat buat kita, bukan saja kita tergolong dan tersaring sebagai hamba-hambanya yang beriman, bahkan Allah SWT sayang dan kasih dengan kita. Allah berikan kekuatan iman untuk kita duduk seketika di dalam majlis taklim. Harapan kita mudah-mudahan berkumpul di para malaikat yang mendoakan kepada kita, mudah-mudahan Allah perkenankan, mudah-mudahan keberkatan majlis yang di sana sini dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, mudah-mudahan kita mendapat ini. Mudah-mudahan apabila kita disirami dengan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semakin bertambah iman kita. Mudah-mudahan dapat kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan harapan kita juga mudah-mudahan adanya sedikit ilmu yang dapat kita pelajari ini dapat kita fahami dan dapat kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita awali dengan doa. Mudah-mudahan yang kita yang tulus ikhlas, usaha kita yang suci lagi murni ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, kalau anda yang hadir pada minggu lalu masih ingat di mana minggu lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat selesaikan hadis yang ke-7 ataupun hadis yang terakhir pada bab yang ke-65. Bab yang berbulan-bulan kita belajar kerana babnya agak panjang. Bab zikrul maut wa qisarul amal. Bab yang ke-65 yang diletakkan oleh pengarang yang alim dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah bab di mana kita disuruh mempelajari agar kita nak jadi hamba Allah yang mau banyak-banyak mengingat akan kematian, dan disuruh pula kita kurangkan berangan-angan. Jadi bab yang ke-65 dalam kitab Riyadhus Shalihin daripada 372 bab ataupun hadis yang ke-578 menurut urutan buku daripada 1893 hadis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga seperti mana hadis sebelum, cuma kali ini diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Ubay bin Ka'ab, ahli Al-Quran. Kita dah jelaskan banyak kali, sungguh pun hadis yang kita pelajari yang terakhir yang ke-7 578 tu daripada sudut rawi dan sanad tidaklah seberapa kuat. Akan tetapi pengarang yang alim lebih tahu, maka beliau letakkan dalam bab ini menjadi penutup pembahasan kita. Apabila beliau bawakan cerita tentang bagaimana Ubay bin Ka'ab satu malam i'tikaf di dalam masjid, sudah sulusul lail, sudah 1/3 malam. Tiba-tiba beliau nampak Nabi masuk ke dalam masjid, Nabi solat. Biasa Nabi solat malam di rumah, tapi malam tu Nabi juga nak i'tikaf. Habis solat, Nabi datang dekat sahabat-sahabat dan Nabi sebut, kata Nabi, "Azkurullah." Orang semua duduk-duduk dalam masjid dah bagus, tapi banyak-banyak ingat Allah. Lebih kurang macam gitulah. Nabi ambil kesempatan, dan bab ini kita pelajari. Kerana sebelumnya kita mengatakan disuruh kita ingat mati. Tak ramai orang nak ingat mati. Kalau ingat dangdut, ramai orang nak ingat. Ingat mati ni tak berapa gerik, tak berapa orang suka. Maka kalau tak nak ingat mati, at least ingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang bahasa macam itulah, ya tak? Ubay bin Ka'ab tanya Rasulullah, kata, saya sering ingat Allah, bahasa saya. Berapa banyak masa yang harus saya peruntukkan untuk ingat Allah SWT? Baru Nabi sebutlah. Berapa banyak kau suka, kata Nabi? Masya Allah. Katanya bagaimana rubu' 1/4? Kata Nabi, alhamdulillah 1/4. Kau cantik. Faman zada fahuwa khairun lakum.
Kalau kau tambah lagi sikit, lagi bagus lagi. Dia cakap kalau gitu aku nak 2/3 malam, setengah malam dan seterusnya. Ada kata Nabi, kalau kamu buat seberapa yang mampu itu lebih baik. Hadis ini dijadikan sebagai alasan, kalau bolehlah kita boleh ingat Allah seberapa banyak waktu kita. Itu yang disebutkan alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Orang-orang yang kata Allah sangat hebat ini, di antaranya akal yang Allah berikan kepadanya, dia berikan sedikit peruntukan untuk senantiasa mengingat Allah. Tak kira waktu berdiri, mungkin waktu dia bekerja, waktu dia berurusan, dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau waktu dia dalam keadaan duduk, dalam keadaan mungkin istirahat, tapi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin dalam keadaan berbaring, mungkin dalam keadaan tidur, tapi hati tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pelajari dengan harapan mudah-mudahan kalau ada orang yang selalu ingat Allah, insya-Allah dia akan ingat mati. Biasanya macam gitu. Apabila orang yang ingat mati, insya-Allah dia akan buat persiapan seberapa banyak untuk hari sesudah mati. Itu kesimpulan yang kita pelajari pada hadis 578. Harapan kita mudah-mudahan Allah SWT lunakkan hati kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara iman kita, yang kita nak jadi orang yang sikit-sikit ingat Allah. Kerana Allah ni Al-Khaliq Rabbul Jalal, Sang Pencipta yang menciptakan sekian alam. Langit yang sebesar-besar tu Allah cipta kita yang paling kecil ni. Jangan sampai kita jadi sombong dan bongkak, sedangkan semua makhluk Allah tu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang kita yang kerdil ni lupa jasa baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan bermanfaat dan mempelajari. Ini hadis berikut. Baik, kita berpindah kepada bab yang baru, kerana bab 65 ni lama kita belajar. Qurannya banyak dan hadis-hadis Nabi pun 7 hadis diceritakan. Bab yang ke-66 daripada 372 bab bagi yang pegang kitab Riyadhus Shalihin. Di dalamnya mengandungi 1893 hadis, dibahagi-bahagikan kepada 372 bab. Setiap mukaddimah dibawakan ayat-ayat Quran untuk menyokong pembahasan tersebut. Kita berpindah malam ini kepada hadis yang bab yang ke-66. Disebutkan di situ bab istihbab ziyaratul qubur lirrijal. Nanti saya akan jelaskan wa ma yaquluhu zair. Kalau kita terjemahkan dalam buku disebut bab ini pelajaran istihbab mustahab, sunnahnya menziarahi kubur lirrijal bagi laki-laki, dan apa-apa yang harus diucap. Disebutkan wa ma yaquluhu, apa-apa yang perlu diucapkan bagi zairi, orang yang menziarahi kubur. Jadi insya-Allah bab ini bab yang ringkas dan pendek, cuma saya terjemahkan secara lafziah. Perkataan istihbab mustahab juga diartikan dengan sunnah. Ziarah, kita orang Melayu pun pakai bahasa ziarah juga, mendatangi, mengunjungi, melawat kubur. Semua orang Melayu maklum. Kubur, lubang kubur. Makbarah, perkuburan. Jadi kita disuruh untuk mendatangi perkuburan lirrijal, bagi rajul laki-laki, jamaknya rijal, ya ini laki-laki yang banyaklah, maksudnya gitu. Wa ma yaquluhu, dan apa-apa yang harus diucapkan az-zairi, orang-orang yang menziarahi kubur. Jadi saya bikin bahasa saya, bab yang ke-66 yang bakal kita pelajari ini bab nak menggalakkan, maka digunakan istihbab mustahab, disunnahkan supaya kita mau menziarahi orang-orang yang sudah meninggal di kubur. Ditambah lirijal, bagi laki-laki saja. Ini akan kita bahas malam ini. Dan sekaligus apa-apa yang harus diucap ketika kita menziarahi. Kita disuruh menghormati orang-orang yang sabik, orang yang telah dahulu daripada kita. Assalamualaikum ya ahlal ya minal mu'minin wal muslimin. Antum salafuna, disebut gitu. Kamu telah mendahului kami. Disuruh kita respect, hormat orang yang telah mendahului kita. Itu nanti kita akan bincang.
persoalan di sini, kenapa pengarang bawa bab ini? Itu dia cerita. Selepas kita bincang bab suruh ingat mati, kurangkan daripada berangan-angan, tiba-tiba bab 66 pengarang letakkan satu bab supaya kita ni disunahkan menziarahi kubur. Kemarin waktu kita bincang, di antara cara bagaimana orang nak ingat mati, disuruh kita menziarahi orang mati, kalau boleh ziarah kubur. Kerana itu salah satu teknik, salah satu cara ikhtiar kita, bagaimana nak mendekatkan kita supaya saat mau ingat tentang mati. Apabila kita ziarah orang meninggal ni, mau tak mau pun kena ingat mati, tak? Jangan terbalik macam orang Melayu. Orang Melayu ni bila diangkat jenazah, lemak berat lah, jangan banyak dosa, tak? Itu pula dia fikir. Kita datang menziarah, kita tu suruh ingat mati, bukan cakap pasal orang, tak? Jadi pengarang yang alim ini pandai sangat-sangat. Di antara teknik dan cara bagaimana kita nak mengingat mati, kita disuruh untuk menziarahi kubur. Bila kita pergi kubur, biasanya akan mendekatkan kita daripada mengingat mati. Sebab itu beliau letakkan bab ini. Kalau asyik ziarah naik kelab, tak ingat matilah. Dia asyik dangdut, huri-huri dia, makin tak nak mati, ya tak? Maka itu insya-Allah apabila menziarah kubur bakal mendekatkan seorang daripada mengingat mati, maka pengarang bawakan bab 66 sebagai lanjutan daripada bab sebelum. Bab ini kata pengarang bab istihbab mustahab. Agama menggalakkan, agama mensunnahkan, bahasa kita lah, supaya kita yang hidup ini selalu-selalu menziarahi orang yang sudah mati di kubur. Kalau di rumah tu kemarin kita bincang, dan kalau nak tambah di sini akan dibahas tentang apakah hukum untuk laki-laki ataupun perempuan, dan nanti kalau kita pergi ke kubur bagaimana pula adab-adab yang perlu kita jaga, di antaranya ucap salam, mendoakan dan sebagainya. So ada 3 bab yang akan kita bincang secara simple. Yang pertama, bila disebut mustahab, apakah hukum sunnah yang kita akan bincang pembahasannya macam mana, kerana pengarang hanya bawa 4 hadis saja. Satu hadis hanya sebagai mukaddimah menceritakan bagaimana Nabi pernah mengharamkan menziarah kubur, kemudian Nabi mansuhkan. Satu. Ulama akan bahas dengan beberapa syawahid hadis-hadis yang lain. Kemudian 3 hadis kalau anda rujuk lanjutan tadi, ya tak? Hanya bicara tentang ucapan-ucapan yang harus kita ucapkan. So pertama kita akan bincang apakah hukum menziarah kubur. Yang kedua kita akan masuk sikit-sikit pembahasan tentang apakah sunnah kepada laki-laki dan apakah tidak sunnah kepada orang perempuan. Yang ketiga kita akan bincang insya-Allah bab ketiga menziarah kubur, ucapan-ucapannya insya-Allah kita pelan-pelan mai kancong. Kancong si beswe man lai. Ada faham? Itu hadis muttafaqun alaihi insya-Allah. Baik, saya bacakan hadis pertama dulu. Pada bab yang ke-66 ataupun hadis yang ke-579 menurut urutan buku, hadisnya pendek tapi 2 rangkaian. Hadis berbunyi, An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin faman arada an yazura al-qubur falyazur fa innaha tuzakkiru bil akhirah. Saya terjemahkan daripada Buraidah, semoga Allah meridainya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah melarang kamu daripada menziarah kubur, adapun sekarang ziarahilah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengarang tambah dengan satu riwayat, katanya pada riwayat yang lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang hendak menziarahi kubur, maka ziarahilah, kerana sesungguhnya menziarahi kubur akan mengingatkan orang tersebut kepada akhirat. Ini hadis yang akan kita pelajari sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Seperti mana biasa, tak logik kalau kita namakan kuliah hadis tapi saya tak isikan ilmu hadis sedikit. Yang paling basic ilmu hadis adalah yang ini kedudukan hadis itu kita kena tahu. Disebutkan rawah Muslimun. Bahasa kita diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muslim di sini bukan orang Islam tapi nama seorang ulama hadis yang sangat hebat,
setara dengan Imam Bukhari, namanya Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi, kata orang yang sangat alim dalam masalah hadis. Dia lahir pada tahun 204 Hijrah di Naisabur. Naisaburi dia menisbahkan orang tadi. Naisabur ini di Kurazan. Sekarang orang sebut di mungkin Uzbekistan ke Azerbaijan ke Gurjistan ke, kita pun tak tahu, lebih kurang macam kat situ lah tempat dia. So dan dia wafat juga di negara yang beliau dilahirkan, tapi pada tahun 261 Hijrah. Jadi dah lama dah, sekarang 1436 Hijrah. Lama sangat-sangat. Dan beliau ini ada satu kitab yang paling masyhur, kitab Sahih Muslim, mengandungi 7479 hadis. Beliau letakkan hadis ini dalam Kitabul Janaiz. Orang belajar fikih memang tahu. Kitabul Janaiz, kitab yang menceritakan tentang selok-belok apa saja yang berhubungan dengan jenazah. Mulai kita disuruh menziarahi orang sakit kuat, kalau dia nazak apa nak kita baca, kalau dia dah mati macam mana, sampai kepada menziarah kubur. Kitabul Janaiz dalam kitab Sahih Muslim, babnya bab yang sangat aneh. Imam Muslim letakkan dalam bab ista'zana Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbuhu li ziyaratil qabra ummuhu. Dia sebut gini, bab pelajaran Nabi pernah meminta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Ni bagus kita belajar. Imam Muslim meletakkan hadis ini dalam Kitabul Janaiz, kitab membicarakan tentang jenazah, tapi Nabi pernah minta izin kepada Allah untuk menziarahi kubur ibunya. Daripada 7479 hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini tercatat pada hadis yang ke-977. Kata pengarang, wa fi riwayatin, pada satu riwayat yang lain, bukan riwayat Imam Muslim. Dalam semakan saya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, Muhammad bin Isa bin Saura At-Tirmizi, merujuk kepada Tirmiz, ini kampung ataupun bandar tempat beliau dilahirkan. Nah, hadis ini Imam Tirmizi letakkan dalam kitab Sunannya pada hadis yang ke-1054. Jadi siapa-siapa yang belum belajar tentang bab cerita tentang kubur ni, malam ini bagus. Cuma dia jauh sikit daripada Choa Chu Kang. Kalau dekat-dekat Choa Chu Kang bagus. Dekat kubur, tapi dia jauh sikit, tak tu. At least yang dah belajar, alhamdulillah, mudah-mudahan dia sebagai ulang tayang, mudah-mudahan sebagai revision, semakin memberikan kekuatan kepada anda. Tapi yang belum pernah dengar, perlu ketahui. Sebenarnya di dalam masalah hadis ini ada beberapa hadis yang semakna. Imam Muslim meletakkan hadis yang semakna dalam kitab Sahih 2-3. Ada yang diceritakan oleh Abu Hurairah, ada yang diceritakan oleh Aisyah Ummul Mukminin. Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meletakkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Ibn Majah membawakan hadis daripada Abi Ayyub Al-Haris, beberapa ulama. Jadi hadis ini nak beritahu yang kita belajar 579. Hadis yang masyhur. Hadis ni ada 4 nilai. Satu mutawatir, satu disebut masyhur, satu aziz, satu gharib. So ada 4. Yang paling tinggi juga jadi mutawatirun, yang banyak sangat orang meriwayatkan. Hadis ini digelar sebagai hadis yang masyhur. Hadis cerita tentang Nabi pernah mengharamkan menziarah kubur, kemudian Nabi mansuhkan hadis ini, hadis yang masyhur. Awal hadis ini disebutkan an Buraidah radhiyallahu anhu. Daripada Buraidah, semoga Allah meredainya. Dah beberapa kali kita ulang, apabila anda baca hadis, sekiranya selepas nama orang tadi ada menyebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meredainya, laki-laki, atau radhiyallahu anha, semoga Allah meredainya, perempuan, atau radhiyallahu anhuma, semoga Allah meredai mereka berdua, seperti mana Abdullah bin Ammar, dua-dua Islam juga, Abdullah bin Abbas umpamanya, kadang-kadang radhiyallahu anhum, semoga Allah meredai mereka. Nak beritahu nama orang itu. Orang itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini very simple supaya kita tahu basic-basic dalam membaca hadis. Jadi hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Buraidah. Nama lengkapnya Buraidah bin Al-Husayn bin Abdullah Al-Aslami. Al-Aslami merujuk kepada orang Madinah daripada puak Khadraji. Bani Khadraj ada besar, banyak puaknya. Al-Aslami daripada puak Khadraj, orang Madinah. Dan beliau ni bila masuk Islam, dia ikut beberapa bai'ah, di antaranya bai'atul Ridwan.
Dia tak dapat gelar Al-Ansari kerana tidak masuk Islam awal. Tapi selepas itu pada tahun 6 Hijrah, apabila berlakunya Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah, maka beliau ikut. Itu yang ada 1,600 orang lebih kurang yang kata Nabi, kullukum, semua kamu ni khairul ard, adalah sebaik-baik manusia. Jadi ini orang yang hebat. Akhir hayatnya beliau berhijrah ke ke Basra, dan dia wafat di sana pada tahun 60 Hijrah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kita doakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meredainya. Baik, malam ini kita langsung pergi pada matan hadis yang tadi. Ilmu riwayat, ilmu yang menceritakan selok-belok sejarah orang-orang yang menceritakan hadis tersebut. Dan ini adalah ilmu yang sangat penting, kerana kita nak bercerita tentang matan hadis, nak mengambil faedah. Sebelum mengambil faedah, kena tahu apakah hadis itu sah ataupun tidak. Ini dia cerita. Nah, sekarang kita pergi pada ilmu dirayah, ilmu yang menceritakan tentang apakah maksud hadis itu yang kita nak ambil manfaatnya. Matan hadis, Buraidah bin Al-Husayb menceritakan, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu, aku pernah, nahaitukum, melarang kamu semua, an ziyaratil qubur, daripada menziarahi kubur. Kata Nabi, fazuruha, maka sekarang ziarahilah. So kita nak bincang dulu awal daripada matan hadis ini yang Nabi sebut, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dahulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Kita cerita dulu supaya anda tahu asbabul wurud, sebab musabab hadis ini berlaku. Kerana kalau kita lihat dalam mempelajari tafsir Quran, orang cerita asbabun nuzul. Kerana Al-Quran ini turun, maka nuzul ini turun. Kenapa ayat tadi turun? Tapi kalau hadis, kenapa hadis itu berlaku? Dinamakan asbabul wurud, warad. Ya. Nah, kalau kita baca dalam kitab menceritakan awal daripada dakwah Islam, sama ada period di Mekah atau awal di Madinah. Apabila ramai orang masuk Islam, tapi background umat Islam pada umumnya, background sama ada majoriti ini orang-orang musyrik jahiliyah, Mekah ataupun Madinah, atau sebahagian daripadanya di Madinah di kalangan orang-orang Yahudi, ataupun sebahagian juga daripada Nasrani. Background inilah ialah, kalau anda lihat, menyebabkan apabila Nabi SAW lihat orang-orang yang masuk Islam, Nabi tak izinkan awal-awal ketika itu menziarah kubur. Kubur mak dia ke, kubur bapa dia ke, kubur adik-beradik dia ke, hatta kubur ibu Nabi SAW, Aminah binti Wahab, yang Nabi itu ada dapat temu ibu Nabi 3 tahun saja. Aminah binti Wahab ini wafat pada tahun Nabi umur 3 tahun di Mekah, dan Nabi SAW juga tidak menziarahi. Pakcik Nabi yang paling Nabi sayang, Abu Talib umpamanya, di Mekah, Nabi sendiri tidak ziarah. Ada 2 awal syuhada, Yasir dan Sumayyah, matching couple, idol couple. Orang yang mati pertama-tama disiksa oleh puak-puak kafir di Mekah, mati syahid, tapi Nabi juga tak ziarah. So dia bukan pasal keluarga ataupun orang Islam, orang kafir, tak. Beberapa orang-orang yang wafat di Mekah pun Nabi tak ziarah, sengaja Nabi itu, dan Nabi larang. Ini maksudnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Artinya Nabi sendiri pun tak menziarahi kubur walaupun ibunya. Kenapa? Kerana kita kena tahu, bila bicara masalah kubur ni pasti ada kaitan dengan akidah, dan malam ini kita belajar. Anda pergi tengok apapun agama, jangan cakap Yahudi, Nasrani, anda cakap Majusi, Buddha, Hindu, Sito, apa pun, di kubur ni pasti ada satu kepercayaan dan ada upacara peribadatan di perkuburan, betul tak? Bulan 4 biasa Tionghoa ni dia akan hore-hore di kubur. Anak kalau jam tak boleh masuk. Dia ada macam itu. Tu bukan 7 month festival, tu bulan 7 lain cerita. Tu bulan 7 tu kira sembahyang tu. Ini bulan mesti pergi kubur. Dia macam itu. Orang Hindu pun ada tak? Atau orang Tionghoa yang kalau dia bakar mayat tadi pun dia simpan. Abu tadi ada rumah dia. Abu tu dalam botol tu pun ada rumah. Dia piara betul. Dan dia ada time to time dia akan pergi ibadah. Dan bukan murah dia. Tak?
apabila cerita tentang orang mati, dia cerita pasal kubur, dia akan cerita tentang kepercayaan, dia akan cerita tentang upacara peribadatan. Ini yang menyebabkan pada peringkat awal Nabi tak izinkan orang masuk Islam pergi kubur. Nabi elakkan daripada itu. Dia play safe lah. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Prevention is better than cure. Untuk menjaga akidah umat Islam ketika itu, Nabi tak izinkan. Kemarin kita pernah cerita tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah ni suaminya Abdullah bin Abdul Asad. Ini matching couple, suami isteri yang wasabiqunal awwaluna, orang yang mula-mula masuk Islam di Mekah. Ummu Salamah ni namanya Hindun binti Abi Umayyah. Suaminya digelar sebagai Abi Salamah, tapi namanya Abdullah bin Abi Asad. Orang masuk Islam kat Mekah. Dan dia berhijrah sampai ke Habasyah. Dia dapat hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan dia duduk lama. Hijrah ke Habasyah ni pada tahun 4, tahun 5. Tak? Awal-awal di Mekah. Dia pergi duduk lama sangat. Sekitar kona dulu. Kemarin saya pernah cerita kan. Bila pada tahun selepas peperangan Khaybar, orang-orang dah dapat tahu di Madinah dah okey, orang-orang yang berhijrah ke Habasyah tadi mereka lari balik ke Madinah. Kalau anda lihat bila dia balik ke Madinah, yang dia ni awal sedikit balik ke Madinah, tiba-tiba pada tahun 4 Hijrah selepas peperangan Uhud, suaminya itu yang bernama Abdullah bin Abdul As, dia luka dalam peperangan Uhud dan akhirnya dia sakit dan dia wafat. Itu kemarin kita cerita bagaimana bila Nabi masuk ke dalam biliknya, matanya terbuka. Ini dia cerita. Habis daripada cerita tadi, Nabi menikahi, iaitu Ummu Salamah namanya Hindun binti Abi Umayyah. So kita nak cerita dulu siapa orang ni, orang yang sangat-sangat hebat. Dan apabila Nabi bernikah dengan beliau, kemarin kita cerita dia ada 2 orang anak lelaki. Asal satu kecil meninggal, yang satu lagi tak meninggal, namanya Umar. Bila Nabi menikah dengan Jani Ummu Salamah, Umar ni tak budak kecil. Nabi sedang makan-makan, tiba-tiba budak kecil tak datang join, ambil lagi. Nabi tengok, Nabi tak berapa sedap, tengok tak cantik makan macam gitu tak. Datang duduk, makan tangan kiri, lari lagi. Datang sekejap, kacau-kacau lagi, yang jauh-jauh ambil, berserak macam gitu. Datang lagi, Nabi cukup. Ni anak tiri Nabi ni, anak kepada Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah. Kata Nabi, ya ghulam, sammillah, wahai budak. Nabi tak sebut syabab, Nabi tak sebut nama pasal dia budak. Ghulam ni budak sangat. Maka Nabi panggil, wahai budak, ghulam, sammillah. Kalau makan, sebutlah nama Allah. Wa qul bi yaminika, dan kalau makan, makanlah dengan tangan kanan kamu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah yang berdekatan. Ini cerita Ummu Salamah. Saya bukan nak cerita itu. Saya nak cerita Ummu Salamah ni orang yang hebat. Dia lama duduk di Habasyah. Habasyah hari ini orang namakan Ethiopia. Okey? Negara yang kemarin selamatkan umat Islam, walaupun rajanya Kristian, tapi akhirnya masuk Islam dan bela umat Islam. Dia duduk lama di Habasyah. Dan dia tengok orang Kristian punya gereja, kanisa. Gereja ni kanisa, bukan kasino. Kanisa. Cantik-cantik, indah-indah dengan hiasan ni, kat dalam ada lilin, ada organ, ada macam-macam, tak? Macam-macam dia tengok cantik. Bila dia bernikah dengan Nabi, dia bercerita, katanya, ya Rasulullah, lama saya dekat Habasyah. Saya tengok gereja-gereja mereka ni cantik-cantik, besar, indah. Anda tahu dalam hadis itu Nabi sangat marah. Bila bercerita tentang masalah masjid, gereja, bila kait dengan orang-orang kafir, Nabi katakan la'anallahu al-yahudi wan nasara. Orang cuma cerita, isteri Nabi cuma cerita gereja dekat Habasyah tu cantik-cantik, indah-indah hiasannya. Kata Nabi, ketahuilah